Boleh pun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Okay. Kalau tengok kerusi masih banyak kosong lah, ramai tak masuk lagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Siapa yang internet dia agak laju, bolehlah on camera, lama tak jumpa korang secara ni kan, face to face kan. Kalau tengok misai pun dah tumbuh kan. Alright, so sebelum kita start kelas kita, saya nak minta seorang wakil lah untuk baca doa untuk kita ambil keberkatan pagi yang mulia ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Amin. Terima kasih. Siapa yang baca tadi? Yaakob Ya saya. Okay, terima kasih Yaakob. Sebelum kita mulakan, saya nak maklumkanlah semalam saya dapat mesej seorang sahabat awak lah, rakan awak berada dalam keadaan tidak sihat. So kita doakan semoga dia cepat sembuh lah daripada virus yang terkena sekarang. So untuk hari ni dia tidak hadir. Kalau saya tengok nama dia tak ada kot kat sini. Fatin kan? Fatin Syahira. Okay, so sebelum tu saya ambil dululah attendance setiap orang. Saya sebut secara random. Tolong angkat tangan Okay, Betty Lini ada? Ada tu. Alright, ada Betty. Najmi ada Najmi? Najmi ada masalah tak sihat perut kan? Najmi beli daging mungkin. Okay, tak apa. Nanti Najmi kalau ada sila tulis dekat ruangan chat. Aiman ada Aiman? Naufal Aiman? Saya ada pun. Ada, terima kasih. Ni nama yang selalu paling bising dalam kelas ni. Nabil ada Nabil? Saya ada pun. Ada, terima kasih Nabil. Mana Nabil, tak nampak muka pun? Alright. Saidatina Aisyah ada? Ada puan. Ada, saya nampak. Okay, Farah ada Farah? Ada? Ada puan. Okay, terima kasih. So semua sihat pagi ni? Sihat. Sihat pun. Okay, kalau sihat sihat alhamdulillah. Okay, terima kasih sebab datang on time lah waktu kelas. Jaranglah on time macam ni. Okay, so pagi ni macam biasalah, yang lepas kita dah habis topik 7. Betul? Untuk hari ni kita akan pergi kepada topik 8. Topik 8 ni apa? Siapa ingat? Alfat. Bukan Alfat. Asfat. Bukan sepat. Asfat. Okay, ejaan dia ASPHALT. Okay, so saya akan share saya punya slide lah dekat sini. Okay, so ni ini saya punya slide. Kalau saya buka besar macam ni, you all akan nampak penuh tak? Sebab saya nak skip, kadang-kadang nak tengok muka you all kan. Saya takut you all hilang daripada radar. Nampak kan penuh, nampak? Nampak Muka saya nampak Nampak? So kalau dekat slide saya je dah menunjukkan asfalt tu. Okay, so sebelum kita go through kepada topik asfalt, siapa ingat lagi apa ni? Minggu lepas, last topik kita stop dekat mana? Timber. Okay, sedikit revise. Siapa ingat lagi dekat timber, apa definition timber? So timber ni kata nama lain dia apa? Kayu. Bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris dia?
Wood. Wood. Okay, ada dua jenis kayu yang kita belajar dalam construction material. Siapa ingat lagi apa dia? Dua kategori kayu. Softwood. Okay, lagi? Hardwood. Hardwood. So kita ada kayu keras dengan kayu basah. So kayu keras dengan kayu lembut. Okay, so softwood dengan hardwood tu antara soalan-soalan yang famous yang memang selalu keluar dalam you all punya test, dalam you all punya final exam. Okay, macam saya ajarlah minggu lepas, you all kena buat table, you all asingkan softwood tu apa, hardwood tu apa. Kan? And then kita ada belajar kelas-kelas dia, betul tak? Ada berapa kelas? Saya sebut nama lah, Islam Afiq. Ingat tak ada berapa kelas kayu? Islam Ada pun. ada. Islam ingat lagi tak ada berapa? Faktor pun. Ya je, kelas A. Saya remind balik. Kelas A lagi? Okay, siapa nak bantu Islam? Kelas B. Kelas B. Okay, lagi? Group C, kelas D. Kelas C, kelas D. Okay, betul. Terima kasih. So dekat dalam ni ada gambar tepuk tangan tak nak bagi kat awak? Okay, ada ni. Saya bagi tepuk tangan untuk Islam Afiq. So kita ada kelas A sampai kelas D. Siapa ingat lagi kayu balau duduk dekat kelas mana? Kelas A. Kelas A. Kelas A. Alright, betul. So kelas A. So ada bahagian-bahagian dia. Kita ada kayu cengal, kayu meranti. So tu semua antara jenis-jenis kayu lah yang you all guna pakai dekat dalam construction industry. Nanti you all pergi kepada mungkin paling dekat you all akan pergi praktikal lah. So dekat praktikal tu you all akan belajar lah. Okay, kat mana kita guna timber, kat mana kita guna simen, and then kat mana lagi material-material yang you all dah belajar. Okay, kat mana you all akan guna. Alright. So kalau you all tengok video dekat YouTube pun banyak. Okay, ada banyak yang sharing berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan apa? Pembuatan produk, berkaitan dengan material yang guna dekat site. So boleh tengok kan, ada daripada bab 1 sampai bab 7 saya rasa saya banyak dah share video untuk you all tengok. Okay. And then next saya nak tunjuk kepada slide next slide. So this one lah topik 8 kita akan belajar berkaitan dengan asfalt. Okay, so sebelum pergi kepada asfalt, siapa tahu asfalt ni guna pakai dekat mana? Jalan raya. Jalan raya. Kan? Betul. So you all dalam bidang jalan raya. So nanti you all akan terdedah dengan material ni. Betul, dekat jalan. Selain jalan kita guna kat mana? Rasa-rasa lah pernah nampak? Tak ada, kat jalan je kan? Tak ada. Nampak kat jalan je? Jalan je. Okay, you all nampak kat jalan je kan? Okay, tak apa. Nanti kita akan go through satu-satu. So you akan tengok lah. Okay. So next. Okay, so apa dia punya learning outcome? Kenapa you all kena belajar benda ni? Okay, so after completing this unit, apa yang student akan dapat, apa yang you all akan dapat? Okay, apa yang you all akan capai, apa yang you all boleh explain. Okay, untuk yang pertama, you all boleh define lah. Okay, kita boleh define apa properties of asphalt dan juga bitumen. Okay, macam kita belajar subject material sebelum ni, kalau you all perasan bab 1 sampai bab 7, dia cerita you all kena tahu properties, you all kena tahu properties of material tersebut. Okay, sama juga dengan asfalt dan juga bitumen ni. Kenapa kena tahu properties? Sebab you all akan bekerja dengan material tu. Okay, kita nak kena tahu material tu sesuai guna pakai untuk condition macam mana. And then kita nak kena tahu material tu dia punya daripada segi, kalau engineering daripada segi kekuatan, ketahanan, kan, kekerasan. So that's why kita kena tahu apa properties untuk material tersebut. Okay. And then macam biasa juga, you all boleh explain apa test yang involve kepada material tersebut. Apa test yang involve kepada asfalt ni in order to determine the properties of asphalt. Betul tak? Ingat tak lagi material yang daripada bab 1 sampai bab 7? You tahu properties, you tahu apa testing dia. Kenapa kita kena tahu testing dia? Siapa tahu kenapa kena tahu testing dia? Supaya nanti jalan tak rosak ke? Okay, so kalau term jalan lah supaya jalan tak rosak, supaya apa-apa pembinaan ataupun apa-apa. Dia pun ulang balik pun. Tak dengar Siapa tu? Naufal Naufal?
Okay. Sangkut tadi. Saya sangkut tadi. Oh, sangkut. Okay, tak apa, saya ulang balik. Okay, untuk learning outcome yang kedua tadi, you all boleh explain. Okay, so kalau you all keluar kepada construction industry atau you all pergi practical, okay, you all tahu nak explain apa test-test yang involve dekat dalam asphalt ni untuk determine properties of asphalt. Okay, you all tahu properties, you all tahu apa testing yang terlibat. Okay, so benda tu penting. And then, kalau kita dalam bidang construction, kalau kita tahu benda tu, selagi kita boleh cegah kepada kerosakan ataupun kita boleh cegah kepada cost yang akan melibatkan costing yang tinggi, kita cegahlah. Kan? Sebab nanti bila you all keluar, you all akan jadi site supervisor ataupun lab technician. So bila you tahu berkaitan dengan testing, you tahu berkaitan dengan construction industry, okay, berkaitan dengan spec, berkaitan dengan ni, so you all boleh maksudnya bila nak buat something tu you all tahu guideline dia. So yang mana kita boleh perbaiki, yang mana kita boleh menjimatkan kos ke, so you all boleh cegah daripada awal. Alright? Boleh So bila kita tahu pasal construction industry ni, you all kena tahu. Okay, dalam bidang ni dia melibatkan kos-kos yang besar, terutamanya jalan raya. Okay, so saya rasa sepanjang ni antara material yang paling mahal lah, asfalt ni antara material yang paling mahal kita guna pakai. Kan, before ni you all tahu pasal simen, pasal steel. Betul tak? Kenapa saya kata asfalt paling mahal? Siapa ada yang pernah terdedah pada bidang ni? Mungkin boleh sharing? Tak pernah kan. Tak pernah lagi kan? Tak apa. First time belajar. First time kan? You all baru semester 2. Okay? So tak apa, kita kenalkan dulu apa itu asfalt. Nanti you all akan jumpa tajuk ni dengan lebih mendalam pada semester 3. Tak silap saya lah, semester 3 dengan Cik Azrul ataupun dengan Cik Amin. Okay, masa tu memang seronok, you all akan belajar berkaitan dengan bitumen, dengan asfalt, you all akan masuk lab buat. Alright, so untuk makluman, untuk asfalt ni kita tak ada buat lah dalam construction material, kita tak ada buat dia punya lab. Okay, cuma nanti you all akan buat LA abrasion yang melibatkan aggregate lah. So ada kaitan lah dengan asfalt ni. Alright, so sampai LO, tadi kita belum pergi lagi satu LO. So yang ketiga, apa learning outcome yang you all akan dapat. Okay, you boleh differentiate apa itu asfalt, apa itu bitumen dan apa itu tar. Kan, ingat tak lagi kekeliruan masa kita belajar konkrit? Ingat. Sama macam asfalt. Okay, you belajar konkrit. Dalam nak menghasilkan konkrit, you all ada apa material yang guna dalam konkrit? Aggregate. Aggregate lagi? Konkrit. Konkrit. Konkrit tu yang you hasilkan. Simen. Simen. Tengok keliru. So simen tu adalah material yang kita gunakan, yang kita bancuh untuk menghasilkan aggregate. So sama macam asfalt. So ada perbezaan antara satu ni, nanti saya akan terangkan in the next subtopik lah. Okay, ada asfalt, ada bitumen dan ada juga tar. So dia berbeza. Alright, so you boleh bezakan. You duduk dalam bidang ni, you boleh bezakan. Mana tahu tiba-tiba kan, nanti you dah habis belajar, mak you cakap, siapa nama? Naufal. Naufal, mak macam nak tambah simen dah dekat depan rumah tu, nak panjang ke Anjung. Pergilah order asfalt. Betul? So you tahu, mak asfalt tak kan, asfalt tak guna kat jauh tu beza dia tu. Asfalt untuk buat jalan mak, kita guna konkrit. Tak apa, nanti abang bacakan konkrit, abang dah tahu dia punya design mix. Macam itulah maksudnya. So you tahu penggunaan tu duduk dia di mana. Kan, in term kalau you tak kerja dalam bidang ni pun, so untuk kegunaan harian, untuk you punya knowledge, you tahu benda tu. Okay? Okay kelas, boleh? Ada yang ngantuk tak ni? Boleh buat. Boleh puan. Kalau ngantuk, Tak ngantuk. kalau ngantuk kita buat senaman DDN friend. Tak ngantuk Saya tengok ada yang dah hilang ni. Tolong mak pergi pasar ni agaknya. Beli barang nak masak lodeh. Syafi'i mana Syafi'i? Keluar Syafi'i. PE. So boleh saya nak masuk kepada next slide. Boleh? Boleh buat. Boleh. Right. So kalau you all tengok dekat screen ni, apa subtopik yang kita akan belajar dekat dalam tajuk asfalt ni. So total dia seingat saya ada 4 subtopik. Okay, tapi untuk hari ni kita akan fokus kepada 2 subtopik lah.
Yang pertama 8.1 introduction of asphalt. Okay. And then yang kedua characterization of asphalt. So apa dia punya signature dia. Kalau kita sebut asphalt, kita nak relatekan dengan apa. Okay, kalau konkrit you tahu, bancuhan konkrit ni kena ada yang keras kan. Kalau keras sangat, konkrit you tak berkualiti, boleh cepat retak. Kalau cair sangat, lembek sangat, konkrit you tak cukup strong, tak kuat. So nanti lambat nak mengeras. So sama juga dengan asfalt. Kita nak bezakan melalui characterization apa. Okay. So kalau you tengok dekat slide saya ni, nampaklah. So secara randomnya, okay, saya cerita asfalt ni kita guna dekat, kalau ini lapisan jalan, you all belum belajar lagi lah. Okay, nanti you pergi kepada semester 3, you akan belajar. Okay, apa road layer yang ada dekat jalan. Okay, kalau building you nampak, macam building kita buat foundation, lepas tu you naikkan slab, kan? Lepas tu you naikkan, kejap ada gangguan pula kat tepi. Slab, lepas tu you naikkan apa dia nama dia? Tiang, kan? Dinding, beam. So untuk jalan pun kita ada dia punya layer-layer atau proses you nak buat tu. So asfalt ni akan diguna pakai dekat surface course. Okay, di permukaan jalan. Sama ni you jalan di atas jalan, you tahu ada jalan je. Betul tak? You tahu tak dekat bawah jalan tu ada layer-layer dia? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu kan? Tahu. Sebab itulah you kena belajar apa tu aggregate. Kan? Apa itu pasir. Betul? Betul Wan. Sebab kita nak relatekan dengan nanti pembinaan jalan. Okay. Sekejap saya tunjuk tadi. So tadi saya cakap asfalt guna dekat mana? Surface course. Surface course. So nanti dekat surface course ni you akan belajar lah. Kita ada weathering. Kita ada apa yang saya lupa lah. Nanti saya tengok balik. Okay, dia ada, dia pecahkan kepada 2 layer lagi. Okay, dia ada binder kot. Binder dengan wearing course. Alright, so asfalt tu nanti kita guna dekat wearing course. So dekat situ nanti you akan belajar lah. Ada tape code, ada prime code. So seronok. Nanti you akan belajar. Cik Azrul akan terangkan dengan lebih detail. Alright, so dekat pembinaan ni nanti asfalt akan diguna pakai dekat lapisan atas permukaan jalan dengan ketebalan yang dah di-approve lah, yang kita design. Okay, so ni antara dia lah you kena tahu. Sampai you pergi universiti ke you pergi mana, you akan belajar sama je layer jalan. Okay, kita ada subgrade, kita ada subbase, kita ada base, kita ada surface. So yang ni lah nanti bentuk dia bila you dah compact, dia akan jadi macam ni. Okay, so ingat tak lagi topik 3 saya ajar berkaitan dengan aggregate. Siapa ingat? Ni ramai dah hilang ni. Soalan apa Wan? Ingat tak bab 3 kita belajar berkaitan dengan aggregate? Ingat? Ada satu kalau you all ingat lagi, ada satu subtopik tu saya ada tanya. Aggregate ni kita guna pakai dekat mana? Siapa ingat? Kat dalam bidang construction kan? Memanglah bidang construction, pemasakan. Lapisan bawah. Lapisan bawah. Ingat, you jawab dekat exercise ke dekat quiz, betul tak? Betul. Kan? Betul, ada. So aggregate tu Betul. kita use aggregate as underlaying material. You ingat tak lagi? Betul, ingat tak jawapan tu? Kita gunakan aggregate sebagai underlaying material. Lapisan bawah. Yes, lapisan bawah permukaan jalan. So yang ni lah tadi saya nak tunjukkan gambar dia, relation dia. Okay, yang ni you gunakan aggregate dekat sini. Kita ada subgrade. Lepas you naikkan subbase, you naikkan base. Okay, ni semua ada aggregate ni. Okay, so betapa aggregate tu diguna pakai dalam pembinaan jalan. So nanti dalam campuran asfalt pun ada aggregate juga. Alright, sebab tu you nampak dekat sini ada kasar-kasar, ni aggregate lah. Okay, yang mana you dah bancuh, you bancuh, you gaul untuk hasilkan asfalt bersama dengan bitumen. So nanti saya akan terangkan. So ni antara mesin lah, mesin yang akan terlibat dalam asfalt. Okay, pernah tengok tak mesin ni kat tepi-tepi jalan? Benar. Pernah tak terasa satu masa nanti you akan belajar bidang ni, you akan guna pakai mesin tu? Benar. Kan?
Tak pernah? Benar. Nah, sebab ambil bidang ni. Kan ambil bidang ni kan you akan guna pakai. Okay, so don't worry. So kalau you continue, you akan jumpalah mesin ni. Okay, kita ada road paver machine, nanti you guna compactor, you guna dump truck untuk angkut you punya batu. Okay, so don't worry, you akan apa nama dia, you akan jumpa. Okay, mungkin kalau you masuk dalam bidang praktikal relate dengan subjek ni, you akan jumpalah mesin-mesin ni. Okay, so dekat sini kita nak test sikit you punya knowledge ataupun early knowledge. You tahu tak apa itu asfalt? Okay, nanti kita at the end of the class kita akan compare. Okay, pengetahuan you daripada awal ni dengan pengetahuan you akhir. So ada tak improvement? Alright. So saya rasa semua ada kat sini. Semua ada Saya nak buka video ni. Kita watch Ada, Puan. sama-sama. Ada puan. Puan. Ada puan. Okay. Puan. Kita tengok video ni sama-sama boleh kelas? Boleh. 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 Farah Yasmin boleh? Boleh puan. Okay. Okay. So kita tengok video ni. Kalau tak dengar suara, tolong maklumkan dengan saya ya. Okey. Lambat sikit kot. Okay. So paving the road with asphalt. Sound not very clear. Oh, tak dengar sound. Memang tak ada sound rasanya. Oh, ada. Okay, maaf. Dengar tak suara dia? Dengar. Dengar Puan. Saya ulang. Alright, so tengok balik
Alright. So daripada video tadi, apa yang you nampak dalam video tu? Apa keadaan yang berlaku, proses, cara kerja? Okay, apa yang you nampak? Boleh share dengan saya tak? Dia tuangkan tar ke atas jalan. Tuangkan tar ke atas jalan. Okay, you sebut tar tau. Okay, ingat tau you sebut tar. Dia tuangkan tar ke atas jalan. Okay, lagi? Guna mesin. Guna mesin. Boleh guna tangan ke? Tak boleh, Tak panas. boleh. Panas kan? So panas. So you nampak panas. Okay, asfalt tu masa kita nak jalankan kerja untuk paving road tu kita kena buat dia dalam keadaan panas. Dalam suhu yang ditetapkan. Okay, dia ada temperature dia sendiri. Okay, lagi apa yang you nampak? Dia tekan dia pressure. Dia Tak tekan. jelas tau. Dia tekan. Dia compact. Okay, siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab Syazwan. 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 Okay, betul. Terima kasih Syazwan. Okay, cuma term dia bukan pressure. Dia compact, dia padatkan. Kalau you nampak dia tuang and then dia terus compact. Okay, dia padatkan. And then lagi apa lagi yang you nampak? Dah padatkan tu macam mana? Mesin tu boleh berulang alik tak? Atau dia jalan straight terus? Dia jalan straight je. Kan? Dia jalan straight. Okay, sebab apa? Sebab asfalt ni bila kita nak tuang ke atas jalan tu kita nak padatkan, kita kena follow temperature, suhu yang dia nak. Okay, so kita tak boleh tangguh. Kita kena straight. So kalau hari tu you dah kata you nak buat untuk 500 meter. So straight jalan 500 meter. Okay, so dia punya preparation, early preparation tu sangat penting lah. Okay, you standby kan you punya team, siapa yang nak jaga bahagian ni, siapa yang nak check suhu. Okay, lagi apa yang you nampak? Macam mana mixture of asfalt tu? Basah ke, kering ke? Basah. Basah. Ha. Kan, dia mesti dalam keadaan basah berkilat macam tu kan, you tuang. Betul. Tapi selepas dah siap yang jadi dekat atas jalan dia akan jadi warna apa? Warna hitam. Hitam. Lama-lama dia akan jadi warna apa? Kelabu. Silver. Kelabu Kelabu. kan. So because of apa? Penggunaan harian, because of daripada hujan panas. Alright, so condition sekeliling lah. Okay, lama-lama dia akan bertukarlah warna macam tu. Okay, so ada apa-apa lagi tak nak tanya berkaitan dengan video tadi? So itu sikit tu kita nampak. Biasanya kerja-kerja asfalt ni you perasan kalau dekat jalan kita buat pada waktu bila? Siang ke malam? Malam. Malam kan? Kita banyak Malam. buat waktu malam. You rasa kenapa kita buat waktu malam? Tak mau ganggu jalan raya. Betul. Siapa yang jawab tu? Nafar ke? Okay, dah berapa semester Syazwan. saya ajar. Syazwan jawab Terima kasih Syazwan. Very congratulations lah. Sebab betul jawapan awak. Okay, dah 3 sem ke 4 sem saya ajar subjek ni. Biasanya student akan jawab. Yang pertama dia akan jawab, tak nak panas puan. Maksudnya dia salah bidang. Dia salah masuk bidang. Kan? You tahu you bekerja dengan bidang jalan raya ni memang you akan hadap hujan, panas. Betul? So jawapan you tadi penting. Okay, because of kita tak nak ganggu laluan jalan. So kita nak tutup lane. So mungkin akan menyebabkan traffic jam, congestion. Kan? So betul jawapan you tadi. Okay, kita nak, kalau boleh kita nak mengurangkan kesesakan jalan, kita akan buat pada waktu malam. Okay, cuma waktu ni berbezalah. Kalau dekat highway dia boleh jalan pada pukul berapa, hari berapa. So ada hari-hari yang diperuntukkan untuk buat kerja-kerja macam tu. Alright, so nanti jangan risau, you akan belajar dekat semester 3, semester 4, you akan belajar lah benda tu. Okay, apa lagi nak tanya? Kalau tak ada, saya nak next kepada next slide. Next slide Wan. Okey dah, faham. Okay, so you dah tengok video, you dah faham. Saya tengok macam ramai kejap ada kejap hilang, kejap ada kejap hilang. Kalau saya tengok ramai hilang, kejap lagi kita buat senaman Didi and Friends. Secara individu. Boleh? Data tu puan hilang-hilang. Betul lah, data lah, betul lah. Itu antara dia punya apa kita panggil kekangan bila kelas online ni kan. Keburukan. Betul-betul. So doa-doa lah cepatlah naik. Saya dah tak sabar nak ajak you masuk lab. Seronok duduk dalam lab tu. Okay, ada banyak
machine, ada banyak proses work yang boleh kita study dekat dalam tu. Okay, even saya sendiri pun masih study lagi. Okay, next kita pergi kepada topik 8.1 lah, Introduction of Asphalt. So saya rasa tadi penerangan tadi dah cukup untuk you tahu apa itu asphalt. Okay, so asphalt ni adalah mixture of aggregate, binder and filler yang mana kita guna untuk constructing, okay, ataupun kita guna untuk pembinaan ataupun kita nak buat penyelenggaraan jalan, parking area, railway track, okay, port, pelabuhan ke, ataupun landasan airport, okay, yang mana nak turunkan kapal terbang, naik kapal terbang tu, bicycle lane, pedestrian walk, okay, laluan pejalan kaki. And then sometimes kita guna juga asphalt ni untuk play and sport area. Alright, untuk kawasan-kawasan stadium ke, and then you guna untuk play and sport area lah. Okay, and then dia adalah bituminous material yang mana kita classified sebagai asphalt dan juga tar. Nanti saya akan terangkan apa itu asphalt, apa itu tar. So kalau tengok dekat asphalt ni umpamanya dia kata apa, dia adalah campuran. So apa material yang kita gunakan dekat dalam tu, dia adalah aggregate, you guna batu, you guna binder and filler. Okay, lagi you ada campur bitumen sebenarnya. Okay, kita ada campuran bitumen. Okay, tujuan bitumen tu nanti saya akan terangkan dekat dalam next slide untuk mengikat you punya asphalt tadi. Okay, sama macam konkret. Betul? You nak ikat you punya konkret, you nak jadikan dia satu bentuk mixture, you kena letak apa? Dekat konkret you letak apa untuk mengikat dia? Air. Air, you letak air, you letak simen, betul? Simen dia ada glue. Betul? Dia ada glue. Betul Puan, betul. Betulkan aja si Naufal ni. Dah lupa dah sebenarnya kan? Korang dah lupa kan? Okay, so saya refresh balik sikit-sikit. Letak pasir. You letak pasir. So sama juga asphalt, you nak hasilkan mixture, you kena letak material-material ni supaya dia boleh menjadi mixture macam ni. Okay, supaya dia boleh jadi mixture macam ni, you boleh layerkan di atas jalan. So banyak digunakan. Okay, biasanya kita gunalah dekat kawasan-kawasan yang macam ni. Alright. And next, kita tengok pula. Okay, dalam asphalt tu kena ada bitumen. So bitumen ni adalah liquid binder. Okay, dia sejenis cecair gam melekat hitam tu yang mana dia akan hold you punya asphalt together untuk membentuk asphalt, untuk menjadikan mixture of asphalt ni tadi sebelum you boleh layer di atas jalan. Okay, so sedikitlah bitumen ni adalah binding agent. So bitumen ni kita dapat daripada petroleum, secara naturalnya lah daripada petroleum. Okay, so yang mana kita tahu bitumen ni, okay, sekarang mungkin you tak tahu. Okay, nanti bila you dah belajar ni you akan tahulah. So bitumen ni dia very strongly adhesive. Okay, so adhesive ni adalah bahan apa kita panggil? Jelekit kejelekitan untuk mengikat lah, macam gam lah. Okay, yang mana dia resistant. Okay, resistant and oil spill. Okay, itu yang membuatkan bitumen ni adalah ideal binder untuk asphalt. Okay, kenapa kita pilih? You tahu kan kita nak buat jalan raya. Jalan raya ni akan terdedah dengan suhu panas dan suhu sejuk. Kenapa kita tak nak pakai batu-batu je buat jalan raya? Kenapa kita tak nak pakai simen je buat jalan raya, tak payah plaster? Kenapa kita nak guna asphalt ni? Perbezaan ketahanan Puan. Ya, betul, perbezaan ketahanan. You nak pakai untuk jangka masa lama macam yang saya tunjuk tu lah tadi. Okay, sebab dia adalah very strongly adhesive. So dia kuat. Okay, dia mengikat tu kuat. So kalau kereta tayar 8 tayar ke 12 tayar ke lalu dekat atas tu, tak adalah jalan tu terus retak. Okay, dia boleh menampung penggunaan tu untuk sesuatu jangka masa yang lama. Okay, and then dia juga menjadi rintangan kepada kerosakan supaya apabila terkena air hujan, okay, apabila terkena minyak, so dia tak terus rosak. Alright, so dia kuat. Asphalt ni very kuat untuk hold. Okay, bitumen ni very kuat untuk hold you punya mixture of asphalt. Okay, so dia memang binder lah, pengikat yang kuat untuk asphalt. Right, so you kena tahu. You kena tahu perbezaan antara bitumen and asphalt. Okay, so nanti next kita akan pergi lagi. So bitumen ni datang dalam bentuk liquid. Asphalt ni tadi yang you dah gaul, you dah bancuh. Alright, boleh Boleh Puan. Boleh. Siapa yang semangat sangat jawab tu? Okay, so kalau boleh kita pergi kepada kepada next slide.
Okay, so kita tengok tar pula. Tadi kawan awak ada cakap dia letak tar di atas jalan. So term tar tu dah salah. Okay, sepatutnya you kata kita letak, kita tuang asfalt di atas jalan. Okay, so tar ni adalah dark brown ataupun black viscous liquid. Okay, dia sangat jelekit. Okay, dia sangat pekat, berwarna hitam ataupun gelap. Yang mana dia ada hydrocarbon dan juga free carbon. So dia diproduce ataupun dihasilkan daripada destructive distillation. Okay, yang mana this style of bitumen coal, you dah hancurkan, you dah cairkan petroleum yang keras tu. Okay, daripada cracking petroleum untuk you hasilkan destructive distillation. Okay, biasanya tar ni kita guna pakai sebagai sealing ataupun waterproofing agent lah. Okay, you nak buat bumbung kan, you nak letak gap antara bumbung ataupun you nak lekatkan, kita buat sealing. Okay, sealing ni kita panggil untuk, tak apa bahasa Melayu dia sealing, menampal. Okay, you buat tampalan. Okay, tampalan biasanya kita buat dekat you nak tampal kebocoran pada sampan, pada bot. So kita boleh guna pakai tar. Okay, kalau rumah dulu-dulu dia pakai asbestos tau. So you perasan kalau yang siapalah sempat lagi rumah dia pakai asbestos, kalau berlaku bocor, okay, dia akan tutup dengan tar tu. Okay, dia tampal hitam tu. So nak bagi air tak masuk. So dia waterproofing agent lah. Okay, untuk mengelakkan air masuk. So samalah biasa kita guna dalam pembinaan ship pembinaan kapal, pembinaan sampan. So you boleh guna tar tu. Okay, that's why dia guna juga dekat dalam campuran jalan. Supaya dia ada effect of waterproofing tu lah. So air tak terus meresap masuk. Okay, dia akan mengalir, dia melambatkan air untuk masuk ke dalam terus kepada permukaan jalan. Okay, so ni saya tunjuk gambar. Apalah puan cerita ni tak faham. Ni gambar dia. So you tengok dekat bitumen dia adalah liquid. Okay, dalam bentuk cecair. Coal tar ni dalam bentuk yang dah dibekukan. So nanti kita akan belajar in the next subtopic, you akan belajar lah. Ada beberapa jenis bitumen, beberapa jenis tar. Okay, so bentuk dia very viscous liquid lah. Dia pekat, dia jelekit, dia hitam. Macam tu lah. Okay, and then yang ni asfalt. Okay, yang ni dia dah bancur lah. Okay, dia dah bancur. Okay, so sampai dekat sini ada apa-apa nak tanya tak kelas? Tak ada. Tak ada pun. Alright, so kalau tak ada, you all nak rest 1 minit ke kita buat senaman atau kita boleh terus masuk kepada testing? Okay. Jom masuk testing. Kita masuk Boleh so terus. Kalau siapa yang ngantuk ke ni, you buatlah sikit regangan tangan ke, muka, pipi ke kan. Gosok-gosok macam ni supaya you tak ngantuk. Didik and friend. Didik and friend nanti last kalau sempat kita buat Okay, so next kita pergi kepada characterization. Penting untuk asfalt. Okay, this is untuk 8.2 lah, subtopik 8.2. So macam mana kita nak karakteristikkan asfalt ni? So melalui consistency. Saya dah highlight dekat sini. Okay, kita nak tahu asfalt kita ni dah boleh diguna pakai ke, tak boleh diguna pakai ke, dia dah boleh digunakan dia dah boleh di compact ke tak compact ke, dituangkan atau tak dituangkan, kita tengok pada konsistensi dia. Sorry saya batuk kejap. Okay, maksudnya macam konkret lah. Okay, you macam-macam konkret, you kena terus masuk dalam kotak acuan. Kalau you biar lama-lama dia akan mengeras. Betul tak? Nanti you dah tak boleh nak pakai kan? Betul. So sama macam asfalt. Dia dah capai dia punya konsistensi. Okay, you boleh uji lah. You boleh tahu dia punya tahap kekuatan dia. Maksudnya asfalt tu dah boleh berfungsi ke tak boleh berfungsi ke. Okay, so biasanya konsistensi ni kita boleh dapat ataupun kita boleh varying dia daripada soft and fluid to hard and brittle. So daripada you tuang, okay, kalau kita nak uji dia daripada you tuang asfalt tu masuk ke dalam bekas, okay, sampai kita tengok asfalt tu dia dah mengeras tu pada tahap bila. So itu nanti you akan fokus kepada testing-testing yang terlibat lah. Kita ada 3 test. Okay, yang pertama test penusukan, penetration test. Yang kedua softening point test, test penusukan lembut. Dan yang ketiga viscosity test. So viscosity test ni test ke apa nama bahasa Melayu dia?
kerja kepekatan. Kepekatan. Okay. You akan buat ujian kepekatan kepada you punya aspat. So ada 3 test ni penting untuk you ingat. Okay. Sebab dia adalah antara soalan yang keluar dalam exam. Okay. So ada 3 ni. Saya tak share dekat dalam ni sebab saya takut nanti makan you punya data ke tak cukup masa. So don't worry, kita akan pergi kepada next class. Kalau ada masa saya akan terangkan dengan lebih detail apa setiap test ni. Tapi untuk this subject cukup you tahulah, nanti saya akan terangkan apa dia punya setup apparatus dia. Okay, so macam mana dia punya and then apa tujuan you jalankan test tersebut. Cukup you tahu benda tu lah. Okay. So nanti bila kita masuk lab pun kita tak buat. Tapi don't worry, you semester 3 ke semester 4 you akan buat dengan Cik Amin tak silap saya. Okay, you akan conduct semua testing terlibat ni. Okay. So saya nak maklumkan saya ada share dekat dalam you punya Microsoft Team. You pergi dekat files, dekat week 9 nanti, you akan nampaklah saya ada share 3 video. Okay, berkaitan dengan penetration test, soft turning point test dan viscosity test. Okay, boleh Ada yang tertinggal tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay, so nanti you ada masa lebih. Okay, malam-malam internet laju tu, tolong tengok video saya. In the next week class selepas Raya Haji, kita akan discuss setiap testing tersebut. Boleh kelas? Boleh? Boleh? Thank you Puan. So saya masuk dekat penetration test. Okay, so ujian penusukan. So yang ni you kena hafal tau. Okay, dia punya setup apparatus dia. So dia akan gunakan 2 bika macam ni lah. Okay, kita guna 2 bika, kita letak aspat simen kita. Biasa you buat kat lab lah benda ni, kita nak uji. Ujian penusukan dia. Untuk kita nak ukur apa? Kita nak ukur hardness or softness of bitumen. So you nak dapatkan you punya bitumen tu keras sangat ke, lembut sangat ke, sesuai tak diguna pakai untuk campuran asfalt. Okay, so ini adalah first test lah yang you akan buat. You akan set up 2 ni and then nanti you akan turunkan jarum needle ni. So bila kita ketik je, dalam 5 second jarum ni akan jatuh. Okay, so semakin dalam dia jatuh, semakin lembek lah, semakin soft you punya bitumen. Kan? So you imagine kan, kalau jarum tu terkena kepada cecair, lagi dalam maksudnya lagi soft. Lagi tinggi dia lagi hard. So kalau dia terus langsung tak jatuh, so you punya bitumen tu sangat keras. Tak boleh diguna pakai. Okay. So dalam test you kena hafal lah dia punya setup apparatus ni. Kita ada start and then after 5 second ni tadi, nanti jarum you akan jatuh dekat sini. So you akan dapatlah result dia. You akan ukur kedalaman dia berapa ni. So yang itulah secara surface-nya. Apa itu ujian penusukan. So don't worry, nanti you akan tengok video. Lepas you tengok video tu nanti, you explain balik dekat saya. Okay, apa yang you faham berkaitan video dan kita akan discuss lah dengan lebih lanjut apa itu penetration test. Okay, boleh Itu test pertama. Test kedua apa dia? Siapa ingat tadi test kedua? Softening point test. Okay, softening point test. Seorang baca? Apa tujuan dia? Kejap saya sebut nama lah. Saya nak pilih orang yang duduk depan dan sangap tadi. Yang warna biru ni. Saya lupa siapa nama dia. Rahmat Rahmat. Betul. Rahmat, cepat Rahmat. Baca Rahmat, apa tujuan kita buat softening point test ni? Untuk? Rahmat? Yep. One. To determine the consistency of bitumen being binded at relevant surface temperature under the defined condition of heating. Okay, lagi? Conducted by using ring and dengar Puan? Dengar, saya dengar. Yang lain dengar tak? Dengar. Okay, sambung lagi Rahmat. Conducted by using ring and ball apparatus. Lagi? Usually apply to bitumen binder with softening point ring and ball between 28 derajat Celsius and
150 darjah Celsius. Okay. Thank you Rahmat sebab tolong baca, hilang sikit dah ngantuk kan? Kan? Okay. So kalau you Tiba-tiba tengok Puan. tenguap kan, biasalah tu jangkitan daripada orang sebelah tu. Okay. So kalau you tengok dekat sini, macam saya cakap tadi masa you tengok video. So penting untuk asfalt tadi tengok dia relate dengan suhu. Even you nak uji pun, you nak buat testing pun, you kena relatekan lagi dengan suhu. Okay. So maksudnya you punya asfalt tu kena dalam suhu yang terlibat. So dia punya setup apparatus tu macam ni lah. You akan letak 2 bikar dekat sini. And then dia ada termometer supaya nak pastikan dia punya suhu tadi berada dalam range ni lah baru boleh diguna pakai. Kalau tak boleh lah. Okay, and then you letak termometer, you akan letak asfalt dalam ring ball macam ni. Ring and ball apparatus ni, kita akan letak asfalt dalam bentuk macam ni. Okay, bitumen dalam bentuk macam ni. And then you akan uji bitumen bukan asfalt, bitumen. Okay, you akan letak bitumen you dalam ring ball macam ni. And then pada certain time nanti, bitumen you tu akan jatuh. Okay, sebab tu nama dia ujian apa nama dia? Ujian penusukan lembut ujian titik lembut. Ujian titik lembut untuk you punya bitumen. So pada certain time nanti you punya bitumen ni akan jatuh sehinggalah habis. Okay, so kat situ kita akan ambil dia punya masa dan juga suhu. So ni starting point, yang ni adalah end point dia. You nak dapatkan berapa dia punya konsistensi dia. So kalau dia jatuh dua-dua tu sama, timing dia cantik je. Maksudnya you punya bitumen tu baguslah. Okay, bitumen you tu boleh diguna pakai. Alright. So dia kena diuji dalam heating ataupun dalam suhu yang ditetapkan. So 28 darjah Celsius hingga 150 darjah Celsius. So ni end point lah, nanti you dah dapat dekat sini. You akan dapatlah berapa temperature dia. Alright. Boleh So kena hafal tau ni. Jangan tertukar dengan gambar rajah yang ni tadi. So kena ingat, kalau penetration test dia ada jarum, dia ada suhu 25 darjah Celsius ni. Okay, and then dia ada penurunan macam ni, penetration ni. Tapi kalau softening point test, you kena ingat bitumen dia yang akan turun. So gambar rajah dia macam ni lah, dia kena ada termometer, dia ada jar ni, and then dia ada bitumen ni. So sama juga, dia ada start point dan juga dia ada end point. Boleh kelas? Dua tadi boleh bezakan Boleh. Okay. So jangan risau, nanti saya akan share slide. Okay, next. Yang ketiga. Last sekali. So ni ada lagi lah gambar saya share sikit. So normally dia kata normally value you akan dapat 50 darjah Celsius. So dia turun, dia punya temperature akan naik. Sebab dia panaskan kan, dia heating. So dia akan heat bitumen 100 darjah Celsius, dia turunkan. Lalu dekat sini. And then dia akan berendam dekat dalam air yang mana 5 darjah Celsius untuk 15 minit. So nanti you akan dapatlah berapa dia punya softening point dia. So ni saya share. Nanti you tengok video, saya rasa you akan lebih faham lah. You boleh tengok video dan you relatekan dengan nota saya. Okay, and then the next week kita akan discuss lah. Alright, and last sekali, lagi simple lah yang ikut untuk ujian kepekatan bitumen. So you akan masukkan dekat dalam ni. Okay, kita masukkan dekat dalam ni, and then dekat bawah ni ada lubang tau. Okay, nanti you tengok video dia ada lubang. Nanti you punya bitumen sample tu tadi dia akan jatuh ke dalam flask jar ni. Okay, dia jatuh sampailah dia memenuhi ni. Okay, sampai habis. Alright, yang itu tujuan dia kita nak dapatkan flow characteristic of asphalt in the range of temperature during application. So kita nak uji kepekatan bitumen kita. So kalau you buat ni tak jatuh, dia terus katakan dia ada dua condition. Okay, yang pertama dia terus jatuh. Bila you tuang ni dia terus jatuh laju-laju macam you tuang air tau. Okay, you tuang air dekat cawan yang bocor. Okay, dia terus jatuh laju-laju. So yang tu pun tak boleh. Okay, dia ada dia punya kepekatan yang kita nak. Okay, dia akan jatuh sikit sampailah habis. Okay, so nanti kita akan discuss the next class lah. So biasanya dia kata some type of bitumen ni adalah liquid pada normal temperature. So pada awal ni mungkin dia masih lagi cair. Okay, dia dalam bentuk liquid lagi. Okay, and then tetapi liquid stage tadi tu nanti to coat mineral aggregate. Dia akan memekat lah, dia akan memekat dan lama-lama dia akan keras. So mungkin pada awal jatuh laju, lama-lama dia akan jatuh sampailah satu tahap dia dah tak boleh jatuh. Okay, maksudnya dia dah capai kekerasan ataupun kepekatan yang dah maksimum. Alright, so kena hafal lah gambar rajah ni.
So selalunya dalam exam markah agak besar tau, dalam 8 markah tak silap saya, 8 atau 5 markah. Okay, dia suruh you sketch apparatus ni. Okay, selalunya dia dah state lah, mungkin apparatus untuk viscosity test atau softening point test. So sayang. So better you ingat lah macam mana you nak ingat gambar rajah tu supaya you tak hilang markah dekat situ. Okay. So ataupun mana tahulah in the next you keluar pergi latihan industri ataupun pergi kerja, you tak kerja dalam bidang construction tapi you kerja dalam bidang lab. Kan? You buat lab highway, you buat lab cube test ke. So you kena study benda-benda ni, you kena tahu benda-benda ni. So setiap kerja tu dia ada dia punya setup apparatus, prosedur dia, standard dia, you kena ikut. Alright, boleh kelas? Ngantuk Boleh. Tak. Okay. Last dah nak habis. Boleh puan, tak ngantuk. Boleh? Okay, sikit lagi saya habiskan. Dekat different between asphalt and bitumen. Macam ni lah tadi gambar. Kan saya cakap bitumen dia dalam bentuk liquid, asphalt yang bila you nak lay dekat jalan. Okay, so yang macam ni. And then saya ada share juga sedikit jadual lah. Okay, yang ni tak ada dekat dalam modul. Okay, tapi saya share lah untuk you nampak apa comparison dia. Okay, daripada segi colour dia. Kalau you tengok kat sini colour dia, yang mana lebih gelap. Tak paling gelap kan? Betul? Betul tak? Betul. Yang mana yang setting time dia lagi lebih? Tar ke bitumen ke asfalt? Tar. Okay. Yang mana dia punya adhesive, tahap kejelekitan dia lagi lebih? Tak. Tar. Tar kan? Tar lebih pekat, tar lebih hitam, tar lebih vicious. Okay, dia lebih, kepekatan dia lebih tinggi lah. Okay. So yang ni lah asphalt, bitumen dan tar, nanti you boleh tengok. Okay, tak faham you boleh tanya. Dan bila you tengok video nanti you relatekan balik dengan nota saya. Okay. So habis sebenarnya untuk topik hari ni. Sebelum kita pergi kepada summarization, saya nak tanyalah ada apa-apa tak yang you nak tanya berkaitan dengan topik 8.1 dan 8.2. Seronok tak belajar asphalt ni? Seronok baik. Seronok? Macam sedih je jawab. Seronok buat, seronok. Seronok. Kan? Apa perasaan you masuk bidang highway ni? Betty lah, Betty jawab Betty. Rasa macam best sebab belajar perkara baru. So, sebelum ni kan tak pernah. Sebelum ni selalu tengok orang berjalan. Selalu tengok orang jalan kan. Nanti lepas ni you imagine you yang akan pakai safety helmet, safety vest, duduk tepi jalan, jaga orang buat jalan. Bangga, kita seronok tau. You perempuan you boleh bekerja dalam bidang cuaca panas sejuk macam tu. Okay. So kita summarize sikit topik hari ni dalam bentuk kejap. Saya share ni lah. Alright, saya share whiteboard. Okay, saya share whiteboard. Kita main quiz sikit. Boleh tak? Semua ada ni? Ahli kumpulan? Ada puan. Semua ada kan? Semua ahli kumpulan ada. So saya bagi awak dekat sini whiteboard. Okay, kita tengok soalan. Okay, soalan tadi saya tanya soalan. Saya nak ahli grup. Siapa yang paling cepat angkat tangan dia yang jawab. Okay, boleh So yang pertama saya nak tanya. Siapa boleh jawab apa definition of asphalt dan bitumen? Okay, you boleh tulis dekat whiteboard ni. Siapa tulis paling cepat, grup tu menang. Cepat dan betul tau. Definition of asphalt dah dulu. Siapa boleh tulis definition of asphalt yang awak faham? Tak perlu ikut ayat buku dan tak perlu ikut ayat slide saya. Alphard dengan tar lah puan. Asphalt dengan tar. Saya nampak dah tu ada yang tulis.
Grup mana tu yang tulis tu? Grup berapa tu? Grup 3 eh? Tak tahu. Tak tahu. Sekejap kita tengok kat depan ni. You boleh nampak kan saya punya whiteboard ni? Boleh Boleh puan. puan tapi tak reti je puan nak tulis macam mana. Allah, tak reti pula ni ha. Penat saya tunggu ni ha. Dah ada dah type here ni. Oh. Hilang dah. Saya dah nampak ni siapa yang tulis ni. Farah Yasmin lah. Cepat, siapa paling cepat ni dapat sundae coklat ni? Puan, asfalt dengan apa? Asfalt dah, you tulis asfalt dulu. Apa definition asfalt yang awak ingat? Puan bahasa Melayu boleh tak? Boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. Oh. Dah, kalau dah bagi tahu. Saya cari jawapan awak ni. Dia kadang dihilang kat tepi-tepi ni. Tak ada. Mana tadi yang Farah tulis? Tak nampak. Ada tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada tak apa. Alright, saya nak ketua kumpulan saja. Satu wakil sahaja keluarkan muka awak dekat sini. Boleh off mic tu siapa yang ni. Ketua kumpulan sahaja keluarkan muka dekat sini. You all ada grup 1 sampai grup 6. Guys, ada tak? Ada puan. Okay. Aisyah grup apa? 2. Ya. Ni sebelah saya siapa Lupalah. Grup. Grup berapa? Saya grup bed. Grup 4, grup 1. Okay, ni Farah Yasmin grup 5. Lagi mana ahli grup 1? Ahli grup 2, grup 3, grup 4. Pak Wan keluarlah Pak Wan. Pak Wan. Syafiq Aikal. Ni ada seorang lagi. Mana ahli wakil? Lambat nanti satu kumpulan kena joget Didi and friend. Grup mana ni yang belum keluar? Grup 4 alright, ada. Okay, cukup 5 grup. You ada 5 grup ke 6 grup kelas? 6. Seorang lagi tak terlepas. Siapa tu? Siapa yang keluar muka dia tak jawab soalan. Tugas dia cuma angkat tangan je. Ahli grup dia yang kena jawab soalan nanti. Terus dia buka muka dia. Kenapa jadi 7 grup ni? Melat Satu je Gaduh. ketua. Okay. Saya nak tanya satu soalan. Siapa paling cepat? Saya nak dia angkat tangan macam ni. Dia angkat macam ni. Ahli grup dia kena jawab. Tak jawab, kita denda satu grup tu joget Didi and Friends. Boleh tak? Boleh Puan. Okay. So soalan pertama saya. Sebutkan apa beza asfalt dan bitumen? Apa perbezaan asfalt dan bitumen? Sekumpulan mana nak jawab? You all dah discuss, you all dah ada jawapan, you all angkat tangan. Ahli grup akan jawab. Salah, you all kena joget Didi and friend ramai-ramai. Okay, grup mana nak jawab? Apa tadi soalan dia puan? Siapa tengah bincang Puan? Apa
Lupa dah. Apa perbezaan asfalt dan juga bitumen? Tak sabar nak tengok siapa yang kena joget Didi and Friend ni. Okay. Grup siapa tu? Grup berapa tu? Grup Fatin, grup 3. Okay. Tak diterima sebab dia tak ada goyang-goyang. Okay. Siapa nak jawab? Oh, kena goyang. Siapa yang tak jawab pun kena joget Didi and Friend. Okay. So grup berapa? Grup 5. Okay. Siapa yang nak jawab? Apa perbezaan asfalt dan bitumen? Grup 3 pun. Grup 3. Grup 3 lupa. Okay, apa perbezaan dia? Bitumen adalah liquid. Bitumen tu liquid. Asfalt tu apa? Campuran aggregate filler dengan binder. Betul. Bitumen tu liquid apa? Amboi senang hidup. Bitumen tu liquid petroleum. Betul. Minyak. Liquid. Dia datang daripada distill lah. Distill liquid kan dalam bentuk liquid. So dia cecair yang you guna pakai sebagai binder kepada you punya mixture of aggregate, mixture of asphalt. So betul. So kumpulan tadi tak kena joget Didi and Friend. Okay. Disebabkan kumpulan lain tak jawab. Jadi yang buka muka ni you all kena joget Didi and Friend. Boleh? Dia buka muka kawan. Semua ahli kumpulan. Ahli kumpulan buka muka. 2 wakil daripada ahli kumpulan buka muka. Jangan risau, kita ada game lagi in the next class. I like buka PE kan. Kumpulan yang jawab tadi, terima kasih. Boleh joget. Cepat. 2 ahli kumpulan buka muka. Kenapa tak jawab? Tak jawab lah tadi pun. Pak Wan dah angkat tangan lu. Ketua pilih 2 ahli kumpulan awak untuk buka muka. Awak tak payah. Pilih 2 ahli kumpulan. Keluarkan muka dekat sini. Kita joget Didi and Friend. Saya record ni. Nanti boleh masuk TikTok. Bet. Buka kamera bet. Siapa lambat nanti kena joget dekat lab. Baik joget dalam ni. Cepat. Nanti you all kena joget dekat lab. Boleh guys? Sekejap Puan. Cepat, jangan membuang masa. Kesian kat Puan dulu. Cukup. Dah cukup. Grup ni dah cukup. Syukri ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada lagi 2 orang belum buka muka. 1, 2 lagi. Grup mana lagi? Okay, cukup. So ikut saya punya joget Didi and Friend. Nanti dekat lab siapa datang lambat you kena buat joget Didi and Friend ni. Nak kena berdiri tak Puan? Berdiri tak? Right. Tak payahlah diri sebab you all belakan diri nanti tak nampak ngelak. Okay, cepat joget yang pertama. Macam ni. Okay, cepat. Macam mana Puan? Saya nak nampak muka. Saya nak nampak muka ni dekat depan skrin. Betul tu. Tu Didi. Cepat. Seragam. 1, 2, 3. Start. Tak nampak gigi tu. Kena buka sikit. Okay, tu yang pertama. Joget Didi. Joget and Friend pula. Okay, ni and Friend pula ni. Buat. Cepat. Nampak tak? Nampak tak guys? Kira sampai 3 you all kena buat. Nanti dekat lab dia siap ada lompatan sekali. Okay. So joget Didi and Friends start. 1, 2, 3. Tak goyang pun. Puan tak pandai lah.
Puan sangkut Puan sangkut. TV pun sangkut Puan. Okay. Hutang You all hutang. Okay. Dekat lab nanti. Sambil pakai safety boot. Keliling KKTM. Okay. Ingat grup 1, grup 3, grup 2, grup 4, grup 5, grup 6. Hutang saya, joget, Didi and friend. Okay. So last soalan saya nak tanya hari ni kita belajar tadi berkaitan dengan testing yang terlibat dalam asfalt, betul tak? Apa testing yang terlibat? Siapa ingat? Penetration. Soften. Lagi? Softening point. Turning point. Lagi? Softening point. Yes. Viscosity test. Viscosity. Viscosity. Viscosity test. So betul. And then ingat tak lagi hari ni tadi kita nak bezakan characterization kan kita punya asfalt melalui apa tadi? Consistency. Ingat lagi. Consistency dia. So betul. Okay, so consistency sangat penting lah daripada you bawa you punya asfalt daripada premix, okay. You kena bawa dengan suhu yang betul and then sampai ke site baru you nak tuang and then you nak padatkan dia. So consistency of asfalt tu sangat penting. Alright. So untuk hari ni ada apa-apa lagi yang nak tanya? Ada kelas? Semua faham tak? Faham Puan, faham. Faham. Faham, Puan. Siapa? Zulwani faham tak? Apa dia Puan? Sangkut. Wani faham Wani? Wani? Sangkut mungkin. Tanya saya ke? Okay. Saya tanya awak Nurin Hazwani faham? Nurin sangkut. Faham. Oh, okay. Faham. Okay. So terima kasihlah untuk hari ni itu sahaja. So kalau ada apa-apa tak faham you all boleh terus tanya dekat grup WhatsApp. Okay. Nanti kita sambung kat grup sebelah. Saya nak denda yang 4 grup tadi tu. 5 grup tadi tak puas hati tak nampak you all punya joget Didi and friend. Okay. So tak faham boleh tanya terus dalam grup WhatsApp. And then saya minta sangat you tolong sharing lah apa yang saya ajar ni dengan kawan you yang tak ada dalam kelas hari ni tadi. Siapa tu? Fatin. Okay. So saya akan minta Fatin untuk tengok balik record kelas ni. And then yang tak faham mungkin you boleh share lah. Okay. Nota pada Fatin. Apa yang saya ada tambahan tadi you boleh share dengan Fatin. Okay. So terima kasih untuk hari ni. Tak ada apa-apa nak tanya kan? Saya habiskan kelas saya dekat sini dengan tasbih, kifarah dan surah Wal-As. Okay, boleh? Boleh Puan. Boleh Terima kasih Puan. kelas. Terima kasih. Bye. Terima kasih Puan. Sama. Assalamualaikum semua. Bye. Jangan lupa buat revision Okey balik. Puan. Sama. Okey Puan, terima Bye. kasih. Baik Puan. Terima kasih. Bye-bye Puan. Selamat tengah hari. Selamat hari. Terima kasih Puan.